Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha Sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqa wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan adapun Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maka masuk di dalamnya wajib bagi Rasul itu 3 perkara. Alhamdulillah para penonton yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi ini kita sambung lagi muzakarah kita Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid. Kita nak masuk pada menyatakan tadammunu qauli Muhammadun Rasulullah. Nah, perkara yang tadammun, perkara yang terkandung di dalam perkataan Muhammad Rasulullah. Baik, kalau gitu kan kata musannif dan adapun. Dan ada pun Muhammad Rasulullah, yani dan ada pun bermula perkataan kita kata Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah. Maka masuk, yani masuk dengan secara lazim. Tadammun di sini terkandung di sini dengan makna lazim. Dengan makna iltizamiyah. Masuk secara automatik itu, maka masuk secara lazim, secara automatik di dalamnya, yakni di dalam ucapan kita kata Muhammad ialah utusan Allah itu wajib bagi Rasul itu 3 perkara. Mesti
pada hak sekalian orang yang menjadi utusan bagi Allah 3 perkara. Mana pertama daripada 3-nya badal? Sidqun, artinya benar segala rasul itu. Tu. Bila kita kata Muhammad Rasulullah, pasti dah kita i'tikad Nabi kita Muhammad dan sekalian rasul-rasul yang sebelum daripada Muhammad benar mereka. Yang ni pada khabar mereka itu mutabaqah dengan realiti yang berlaku. Itu artinya benar, tidak dusta mereka. Lepas dah kita bahas dah, kalau mereka tu dusta, nescaya mereka tidak bersifat dengan siddiq, tidak bersifat dengan benar. Sedangkan mereka dibenarkan oleh Allah, Allah membenarkan mereka. Dengan apakah Allah Ta'ala membenarkan mereka? Dengan dilalah yang paling kuat, iaitu dilalah fi'liyah, dilalah perbuatan Allah, mana iaitu mukjizat. Maka sebab tu sekalian orang yang menjadi rasul, maka apabila mereka kata kami, saya ialah utusan Allah, maka umat-umat Nabi dulu mereka akan minta ke orang panggil mukjizat. Itu mukjizat. Kenapa? Kerana mukjizat itulah yang menunjukkan benar pada dakwaan mereka. Maka sebab itulah ulama buat definisi mukjizat tu ialah amrun khariqun lil adati yazharu ala yadin nubuwah. Tu iaitu perkara yang mencarikan adat. Tidak seperti biasalah, mencarikan adat. Perkara-perkara yang mencarikan adat. Kebiasaannya air tak keluar celah-celah jari. Maka Nabi kita Muhammad SAW sebagai contohnya, boleh mengeluarkan air daripada celah-celah jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjuk kata mukjizat, dan banyak lagi lah mukjizat selain pada tu. Jadi perbuatan boleh mengeluarkan air celah jari, atau selain daripada tu banyak lagi lah mukjizat, membelah bulan dan sebagainya. Ini hakikatnya ialah Allah yang memperbuat. Maka Allah memperbuatkan perkara yang mencarikan akan adat, yang tidak seperti kebiasaan, yang zahir pada diri orang yang mendakwa menjadi nabi, kenabian dan kerasulan. Jadi perbuatan Tuhan mengizinkan perkara yang mencarikan adat itu berlaku. Ini menempati pada tempat firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Telah benarlah hamba-Ku ini pada tiap-tiap perkara yang dia sampaikan daripada aku. Jadi Allah membenarkan mereka. Maka kalau mereka tu dusta, bermakna Allah membenarkan pendusta. Maka membenarkan si pendusta tu dusta juga. Karena kaedahnya tasdiqul kadzib kizbun. Membenarkan si pendusta tu ialah dusta. Kita tahu dia tu pendusta, lalu kita membenarkan perkataan dia, maka kita juga turut berdusta. Maka kalau Allah Ta'ala membenarkan para nabi, sedangkan para nabi itu kita fardu takdir mereka tu berdusta, maka Allah juga pendusta. Maka mustahil Allah Ta'ala berdusta. Tak dapat diterima dengan akal. Allah berdusta tu mustahil. Tak boleh terima dengan kepala otak kita. Maka mustahil juga para rasul tu berdusta. Maka mesti benar. Maka di dalam ucapan kita, atau kita dengar orang lain yang kata Muhammad Rasulullah, atau wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu ialah utusan Allah. Kita dengar orang kata lagu tu, maknanya kita terheret erti dalam hati dia mengiktikadkan Nabi Muhammad dan para nabi yang sebelumnya juga adalah benar, bersifat dengan benar, bersifat dengan sidqun. Kenapa? Kerana terhenti perkhabaran tentang para nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW dengan khabaran daripada Nabi Muhammad SAW. Maka apabila benarnya Nabi kita Muhammad, benar jugalah nabi-nabi yang sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil mereka tu berdusta. Baik, habis. Keduanya amanah. Dua daripada 3 perkara.
Tu reti juga orang yang mengatakan Muhammad Rasulullah bermakna automatik dia i'tikadkan Nabi Muhammad tu ialah bersifat dengan amanah, dan para nabi yang sebelumnya pun bersifat dengan amanah. Apa amanah? Artinya, arti amanah kepercayaan mereka itu mana mereka tu ismah, terpelihara daripada memperbuat perkara yang ditegah. Tu ismatuhum, terpelihara mereka itu para nabi, para rasul daripada memperbuat perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Sama ada perkara tu berbentuk haram, muharramat, ataupun makruhat, perkara-perkara yang dibenci, ataupun khilaful aula sekalipun, yang menyalahikan yang lebih utama. Maka para nabi, para rasul tu tidak berlaku pada mereka mengerjakan perkara yang dicegah. Tu tidak berlaku. Kalau kita berjumpa di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, cerita-cerita para Nabi ni ada melakukan kesalahan, seumpama Nabi Adam AS, maka alim ulama ahli sunnah wal jamaah kita telah pun menjawab bahawasanya itu termasuk mimbabil hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Daripada bab kebaikan orang yang berbuat baik itu masih lagi kejahatan di sisi orang yang hampir maqamnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita hukumkan para nabi itu berbuat dosa. Kerana perbuatan para nabi itu tidak adalah mereka mengerjakan pasti di dalam daerah wajib dan sunat. Tu hatta perkara yang harus sekalipun mereka tidak mengerjakan, melainkan duduk di dalam wajib dan sunat. Sebab apa? Litashri'il ummah li ahkami syar'iyyah. Kerana li ta'limil ummah li ahkami syar'iyyah, kerana nak mengajarkan umat akan hukum hakam syariat. Maka sebab tu kita ada baca hadis Nabi ke, cerita kata Nabi semayang zuhur atau semayang asar itu berlaku orang panggil syakur rawi, syak oleh rawi. Itu Nabi semayang 2 rakaat. Kemudiannya setelah berisalam, seorang sahabat nama Zulyadain tanya kepada Nabi SAW, aku sirtas salata am nasita ya Rasulullah? Apakah engkau mengqasarkan semayang atau engkau lupa wahai Rasulullah? Rasulullah kata dua-dua pun tidak. Lupa pun tidak, qasar pun tidak. Bahkan kata Zulyadain berlaku ke salah satunya ya Rasulullah. Rasulullah tanya sahabat, betulkah apa yang Zulyadain kata? Ya. Maka Rasulullah masuk sembahyang lagi 2 rakaat. Jadi lupa pun tidak, qasar pun tidak. Maka daripada perbuatan Nabi dan percakapan Nabi ni, ulama fuqaha kita boleh mengistimbakkan hukum. Iaitu kalau kita terlupa, maka kita tu percakapan setelah mana kita terlupa beri salam dah tu tidak melebihi daripada percakapan antara Nabi dengan Zulyadain, dengan sahabat-sahabat yang menjawab pertanyaan Nabi, maka masih lagi belum putus orang panggil mualak sembahyang kita. Maka boleh kita masuk terus sambung. Begitu juga Nabi dikhabarkan dalam musafirnya pernah terbangun lewat sembahyang subuh. Maka bagaimanakah perbuatan Nabi? Nabi suruh sahabat azan dan sembahyang sunat qabliyah, kemudian diiqamah dan sembahyang dengan secara jahar. Maka daripada perbuatan Nabi inilah kita boleh mempelajari hukum syariat. Jadi bagi diri Nabinya tidak ada makruh, tidak ada haram, tapi pada diri Nabinya ialah li ta'limil ummah li ahkami syar'iyyah, kerana nak mengajarkan umat akan hukum hakam syariat. Begitu juga Nabi Adam AS makan buah khuldi di pokok himtah. Itu juga bukan maksiat seperti mana maksiat kita. Jadi pendapat yang mengatakan para Nabi mengerjakan maksiatun haqiqiyatun, itu pendapat yang syadz, pendapat yang lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Jangan diikutkan. Biadab dengan para Nabi, para Rasul. Mereka, para Nabi, para Rasul tidak pernah bermaksiat dengan Allah. Dalam Quran kata wa asa adamu rabbahu, asa adamu rabbah. Maksiatlah oleh Adam akan Tuhannya. Maka lihat pada tafsir-tafsir mu'tabar, alim ulama ahli sunnah wal jamaah kita menafsirkan asa dengan nasiyah.
Jangan lupa. Wa asa Adamu rabbahu artinya wa nasiya Adamu rabbah. Maknanya lupa oleh Adam akan Tuhannya. Jadi bukan maksiat. Jangan sekali-kali kita mengiktikadkan para nabi mengerjakan maksiatun hakikiyatun. Para nabi itu amanah, maksum, terpelihara mereka itu daripada mengerjakan perkara yang dicegah, sama ada perkara tersebut haram atau makruh atau khilaful aula, hatta bahkan benda yang harus di atas rupa harus pun tidak dikerjakan oleh nabi dan para anbiya yang lain. Mereka mengerjakan perkara yang harus di atas rupa saja harus, hakikatnya ialah wajib atau sunat pada hak mereka itu rasul. Kenapa? Karena nak mengajarkan akan umat hukum hakam syariat. Gitu dah. Jadi jangan kita i'tikad kata para nabi itu tidak amanah, tidak maksum. Kalau lawannya ialah karena lawan bagi amanah itu khianat. Maka kalau para nabi itu tidak bersifat dengan amanah, maksum, tentu dia berlaku khianat. Mereka mengerjakan perkara yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kita disuruh ikut Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sesungguhnya bagi kamu fi Rasulillah, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanatun, ada ikutan yang sangat baik. Tiba-tiba para nabi, para rasul tu khianat. Kita disuruh ikut nabi rasul. Tiba-tiba para nabi itu berlaku khianat, maka kita pun disuruh berlaku khianat. Tengok. Maka mustahil Allah Ta'ala suruh kita melakukan khianat. Mustahil. Tentu tidak para nabi, para rasul itu melakukan khianat. Kalau apa? Karena kalau mereka tu tidak amanah, mereka berlaku khianat, maka kita disuruh ikutkan para nabi, para rasul. Maka ikut para nabi, para rasul maknanya kita disuruh berkhianat. Sedangkan Allah Ta'ala cegah kita daripada berlaku khianat. Tu Allah Ta'ala cegah kita berbuat maksiat. Disuruh kita ikut nabi rasul. Tiba-tiba nabi rasul tu berkhianat, kita pun disuruh berkhianat juga. Mustahil Allah Ta'ala suruh kita tu berlaku khianat. Maka kalau gitu ikutan kita, iaitu para nabi, para rasul, lebih-lebih lagi lah mereka tu tidak melakukan khianat. Bahkan mereka tu amanah, yakni maksum, terpelihara daripada mengerjakan perkara yang dicegah. Jadi bila kita kata Muhammad Rasulullah, secara automatik lazimnya terheret dalam hati kita, orang yang mengatakan Muhammad Rasulullah atau kita sendiri yang mengatakan Muhammad Rasulullah, automatik kita mengiktikadkan Nabi Muhammad dan para nabi yang sebelum daripadanya bersifat dengan amanah. Mesti mereka tidak khianat. Kalau dalam kitab Arab kata wa yu'khadhu minhu, dan difahamkan juga daripada Muhammad Rasulullah tu wujubu sidqir rusuli alaihimus salatu wassalam, mesti benar para rasul alaihimus salatu wassalam, wastihalatul kadhibi alaihim, dan tentu tidak dusta di atas mereka itu. Wa illa, dan jika tidak, lam yakunu rusulan umana limaulana al-alimi bil khafiyati jalla wa azza. Kalau tidak, para rasul tu tidaklah mereka tu orang-orang yang diberi amanah oleh Tuhan, yang Maha mengetahui dengan perkara-perkara yang tersembunyi. Itu. Wastihalatu fi'lil manhiyati kulliha, dan tentu tidak para nabi, para rasul tu mengerjakan perkara yang dicegah semua sekali, tidak terkecuali. Li'annahum, kerana sesungguhnya mereka itu rasul, ursilu, diutuskan mereka itu rasul, liyu'allimun nasa bi aqwalihim wa af'alihim wa sukutihim. Mereka itu rasul diutuskan oleh Allah liyu'allimun nasa, supaya mengajar akan manusia, mengajar oleh mereka itu rasul akan manusia bi aqwalihim, dengan segala perkataan mereka itu, wa af'alihim, dan segala perbuatan mereka itu, wa sukutihim, dan diam mereka itu.
Fayalzamu, maka melazimilah, memestilah alla yakuna fi jami'iha, bahawa tidak adalah berlaku pada sekaliannya, mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza, menyalahikan perintah Tuhan kita jalla wa azza, alladhi ikhtarahum, yang mana Allah Ta'ala Tuhan kita tu memilih mereka itu rasul, bukan pakalatik mono gitu dah. Allah Ta'ala pilih sendiri siapa nak jadi rasul. Maka sebab itulah jawatan rasul ni tidak boleh kita usaha. Walau bagaimana hebat ibadat kita pun tetap kita tidak akan dapat mencapai martabat rasul. Kenapa? Rasul Nabi ni ialah pilihan Allah semata-mata. Allah Ta'ala menentukan siapa nak jadi rasul. Sedangkan Allah Ta'ala ikhtarahum, memilih, menentu akan mereka itu rasul ala jami'i khalqihi, di atas sekalian makhluknya. Wa aminahum ala sirri wahyihi, dan mengamanahkan akan mereka itu rasul di atas rahasia wahyunya Allah. Tu. Baik. Ketiganya tabligh. Ketiganya tabligh. Artinya apa? Bila kita dengar orang kata Muhammad Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kita sendiri yang mengucapkan Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka secara automatik masuk di dalamnya, yakni masuk secara automatik di dalam ucapan kita, kita pegang dalam hati kitanya, mesti tabligh. Apa tabligh? Tabligh ma umiru bi tablighi. Itu maksud dengan tabligh sini. Sebab tu dia terjemah, tengok. Tabligh artinya, arti tabligh menyampaikan oleh mereka itu rasul akan barang yang disuruh akan mereka itu rasul dengan menyampaikan kepada segala umat. Itu. Jadi bukan semuanya tabligh dah. Sebagaimana wahyu itu ada 3 kategori. Ada wahyu ma umiru bitablighihi. Maka pada wahyu yang bersifat dengan ma umiru bitablighihi, wahyu yang bersifat dengan barang yang diperintahkan mereka itu rasul dengan menyampai, maka hak ni mesti para rasul bersifat dengan tabligh, tentu tidak kitman, menyembunyi. Adapun wahyu yang bersifat dengan ma khuyyiru bitablighihi, wahyu yang bersifat dengan diberi pilih mereka itu rasul nak menyampaikan kepada siapa dan tidak mahu menyampaikan kepada siapa, maka rasul tu harus bersifat dengan tabligh dan harus bersifat dengan kitman. Itu contoh seperti selalu yang kita buat contohnya ialah seperti wahyu tentang siapakah nama-nama orang munafikun di Madinatul Munawwarah. Maka wahyu tentang siapakah munafik di Madinah Al-Munawwarah ini termasuk daripada wahyu ma khuyyiru bi tablighihi, wahyu yang diberi pilih Nabi kita Muhammad SAW dengan menyampaikan atau menyembunyikan. Maka sebab tu Rasul tidak menyampaikan kepada semua nama siapakah orang munafik di Madinah. Nabi memilih beberapa sahabat, antara lain ialah Huzaifah ibnul Yamani, untuk disampaikan siapakah nama-nama orang munafik yang berada di Madinatul Munawwarah. Jadi bukan semuanya Nabi sampaikan dengan secara umum, tidak. Tu. Jadi Rasul tabligh dengan ma khuyyiru bi tablighihi, hukumnya jawaz. Nabi nak kitman ma khuyyiru bi tablighihi, tu jawaz, tak ada masalah. Apatah lagi wahyu yang ketiganya ma umiru bi kitmanihi, wahyu yang diperintahkan para rasul dengan menyembunyi. Maka mustahil para rasul bersifat dengan tabligh pada wahyu tersebut, dan mesti para rasul bersifat dengan kitman, menyembunyi. Jadi maksud dengan tabligh di sini ialah tablighu ma umiru bi tablighihi, menyampaikan wahyu yang diperintah oleh Allah Ta'ala akan mereka itu rasul dengan menyampaikan li ummatihi, kepada umatnya. Maka untuk wahyu yang seperti ini para rasul tidak sekali-kali menyembunyi, semua diberitahukan kepada ummah. Maka sebab itulah tabligh, sifat tabligh ni dia kena sambung habis. Sebab tu terjemah dia tu panjang.
Ketiga tabligh. Sekat tu ya. Sepatutnya ketiga tabligh ma umiru bitablighi. Gitu. Tapi tak apalah. Kerana terjemah dia tu melambangkan apa yang dia kehendak dah pada maksud tabligh yang dia sebut sepatah gitu. Artinya arti tabligh, yakni tabligh ma umiru bitablighi, menyampaikan oleh mereka itu rasul akan barang yang disuruh akan mereka itu rasul, yakni oleh Allah Taala, dengan menyampaikan kepada umat. Maka para rasul tidak sekali-kali menyembunyikan wahyu yang seperti ini. Dan mustahil ini istihalah. Dan mustahil dengan makna istihalah ini tentu tidak. Dan tentu tidak atas mereka itu rusul alaihimussalatu wassalam, tiga pula, tiga juga. Ini berlaku di atas qaul Imam Abu Mansur Al-Maturidi lah. Kita berlaku di atas qaul Imam Abi Mansur Al-Maturidi, iaitu membilangkan dengan secara tafsili sifat-sifat bagi Rasul itu tiga saja. Itu siddiq, amanah, tabligh. Lepas tu fatanah ke mana? Fatanah tu dimasukkan dengan secara automatik di dalam tabligh. Kerana nak menyampaikan tabligh ma umiru bitablighihi, menyampaikan perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala ke atas mereka dengan menyampai, ini tak dapat tidak, mesti kena cerdik. Kalau bodoh tu tak boleh nak menyampai. Maka mesti dah orang panggil para rasul tu cerdik. Tentu tidak mereka itu bodoh. Adapun Imam Abu Hasan Asy'ari dan Asy'ariyah, mereka membilangkan orang panggil sifat yang mesti bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam dengan secara tafsil ini 4 perkara. 4 perkara mana? Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Satu lagi fatanah. Apa fatanah? Iaitu bijak laksana. Apa makna bijak laksana? Yang ini boleh melawani atau menjawab kritikan dan bangkangan daripada mu'tarid, daripada orang yang mengiktiraf. Bahkan menyebabkan mu'tarid tu kaku. Sebagaimana Nabi Ibrahim dalam Quran Allah Ta'ala cerita. Tu. Bila Nabi Ibrahim kata Tuhan kita Allah ni boleh menghidup mati. Namrud kata aku pun boleh menghidup mati. Buktinya dia pun panggil pengawal suruh dia ambil panduan dalam penjara. Dah ambil panduan dalam penjara, dia bunuh seorang. Tu dia biarkan hidup seorang. Lalu Nabi Ibrahim kata, Tuhan kita Allah ni boleh menaikkan matahari dan menenggelamkan matahari. Fa'ti biha masyriqi wal maghrib. Apa ayat Quran itu sebut? Fabuhital ladzi kafar. Dalam suratul Baqarah kalau tak silap sayanya, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Ibrahim ni. Fabuhital ladzi kafar. Tu. Jadi terpinga-pinga, kebingungan Namrudnya. Bila Nabi Ibrahim kata Tuhan aku boleh apa? Boleh menerbitkan matahari ke sebelah timur dan apa nama ni, menenggelamkan matahari ke sebelah barat. Jadi cubalah cubalah Namrudnya bawa datang sebelah barat. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita tu, ayat dia alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Kalau tak silap bunyi ayat dia, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbi
Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Itu. Alam taro. Tuhan kata, alam taro. Apa engkau tidak lihat? Ilalladzi kepada cerita. Kepada ilalladzi hajat. Kepada orang yang hajat Ibrahim. Yang berhujjah akan Nabi Ibrahim. Fi rabbihi pada Tuhannya. An atahullahul mulk. Bahawa Allah memberikan kepada orang tersebut tu akan kerajaan, iaitu Namrud lah. Idh qala Ibrahimu, ketika mana berkatalah oleh Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku lah yang menghidup dan memati. Qala, jawabnya allazi tadi tu, jawabnya laki-laki yang diberi Allah Taala kerajaan, iaitu Namrud tu. Qala ana uhyi wa umit. Katanya Namrud, aku pun boleh menghidup mati. Dah. Maka dia pun ambil orang panggil bandu Nah. Dia bunuh seorang, lepas tu dia biarkan hidup seorang lagi. Maka tengok dia kata, "Hei Ibrahim, aku pun boleh menghidup dan aku pun boleh mati." Adakah Nabi Ibrahim senyap situ? Ni nak cerita kata fatanah. Para nabi ni bijak laksana. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Itu. Jadi Tuhan kata, Nabi Ibrahim kata, tu qala Ibrahimu, berkata oleh Nabi Ibrahim, fa innallah, maka sesungguhnya Allah Taala ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Taala menerbitkan matahari daripada pihak masyriq. Daripada pihak timur ni. Kalau gitu fa'ti biha minal maghrib. Maka hei Namrud, kamu bawa naikkan matahari itu pada pihak maghrib, pada pihak barat. Tu. Dah mu hebat sangat tu, aku boleh menerbitkan matahari daripada timur jatuh ke barat. Mu cuba naik matahari daripada barat jatuh ke timur, boleh tak? Fabuhital ladzi kafar. Bengong kelu. Orang yang telah kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu Namrud. Tak ada nak jawab gapo. Kokak. Senyap dik, tak ada nak jawab gapo. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, petunjuk dia kepada kaum yang zalim. Itu contoh bagaimana kita kata bahawasanya para nabi itu bersifat dengan fatanah. Apa fatanah? Cerdik, bijak, laksana. Tu. Jadi tiap-tiap rasul tu pasti fatanah, pasti cerdik, bijak, laksana. Artinya boleh menjawabkan bantahan daripada pihak musuh. Sehingga tercengang-cengang pihak musuh nak jawab. Tak boleh. Jadi oleh Maturidiyah, fatanah ni telah masuk dengan secara automatik di dalam tabligh. Tak payah bila lagi dengan secara terasing. Tapi Asy'ariyah kata bila lagi dengan secara terasing, sebab tidak semestinya orang menyampai itu cerdik belaka. Tidak lazim, malzum dia panggil, tidak talazum. Tak ada apalah tu. Yang penting kita i'tiqad makna dia tu, kita i'tiqad dalam hati. Jangan kita tak bila fatanah, tiba-tiba kalau orang tanya, para nabi cerdik tak? Tak, bodoh. Tu tak sah iman kita tu. Tak sah iman kita tu. Kalau kita tak bila fatanah, bila kita orang tanya, para nabi rasul cerdik, mesti ya cerdik, sebab mereka tu tablighu ma umiru bi tablighihi. Tu tak apa. Tak ada hal lah, tak bila dengan secara tafsir pun, dengan secara terperinci pun tak apa. Dan mustahil, yakni istihalah, tentu tidak atas mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam 3 jugalah. Dah hak wajib 3, maka hak istihalah, hak mustahil pun 3. Tu kenapa? Kerana hak mustahil itu orang panggil perkara hak segera dah tersilau dalam hati kita, lawan bagi wajib. Tu tersegera dah. Bila sebut kata para nabi mesti benar, selalu dah tentu tidak dusta. Bila sebut kata mereka tu mesti amanah, ismah, selalu dah tentu tidak khianat. Gitu mana lawan dia dah. Bukan lawan tu gocoh, bukan. Pak Wahabi buat mengaji sifat 20. Apa dia kata mengaji apa duk? Tuhan ada lawan-lawan tak ada. Tuhan sedia-sedia lawan-lawan baru. Ingat kalau lawan tu gocoh.
Lawa sini bukan makna gocoh dah. Bukan makna bertumbuk gusti tu bukan. Lawa di sini dengan makna did dia panggil. Apa did? Tak boleh beripung dua perkara ni. Itu makna did kerana kaedahnya ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan itu tak boleh beripung sekali. Jadi benar tak boleh beripung sekali dengan dusta. Nah, amanah tak boleh beripung sekali dengan khianat. Nah, tabligh tak boleh beripung dengan kitman. Gitulah. Dah, itu maksud dia. Jadi apabila kita iktikad kata mesti para nabi itu siddiq, benar, tentu tidak dusta. Anak itu. Kita iktikad kata para nabi itu mesti amanah, selalu dah tentu tidak khianat. Automatik dah tentu tidak. Lawan dia tu kita tolak. Itu maknanya. Iaitu tiga pula itu lawan segala yang wajib itu. Lawan itu makna di segala yang wajib itu. Tu gitulah. Bukan lawan tu makna gocoh dah. Takut demo-demo tu terpengaruh dengan ejekan daripada fuak-fuak Wahabi ni. Fuak-fuak Wahabiyah ni dia ejek lah mengaji sifat 20. Apa mengaji Tuhan ada lawan-lawan tak ada. Ada ke tak ada Tuhan? Tadi ada, lawan-lawan tak ada. Belawai-belawai. Dia sendiri tu hak bodoh. Siapa yang mengaji Tuhan ada, lawan-lawan tak ada. Lawan yang siapa lawan-lawan tu? Jangan kita buat keliru gitu. Orang tak ada mengaji Tuhan ada, lawan-lawan tak ada. Tuhan ada, lawan-lawan tak ada. Orang mengaji Tuhan mesti ada. Tentu tidak, tak ada. Gitu. Apa tentu tidak, tak ada? Ada. Tak ada tu lawan bagi ada. Dik bagi ada. Ad-diddani la yajtami'ani. Payah kau nak faham muka lagu tu. Mudah je berasa. Jangan dia buat payah kak. Kalau payah maknanya benar lah siapa buat menganjing. Terus buat menganjing cara pengajian tauhid sifat 20 yang mana dipelajari sejak daripada zaman-zaman. Al-Azhar Syarih tu sampai sekarang ni silibus sifat 20. Silibus sifat 20. Kharidatil Bahiyah, Jawharatit Tauhid, Sanusiyah, Dusuqi, Hasyiah Dusuqiyah, banyaklah Hasyiah Dusuqiyah. Gitulah lebih kurang. Syarah matan Sanusiyah, Sughra, Syarah Kubra, Syarah Wusta, Hasyiah Kubra, Hasyiah Wusta. Semua tu sifat 20 belaka tu. Apa alim ulama Azhar boleh terima, kita mari di Malaysia ni payah nak terima. Kita kata apa duk mengaji lagu tu. Tok Nabi cidik-cidik lawa-lawa bodoh. Siapa yang mengaji lagu tu? Kita mengaji Nabi tentu cerdik, mesti cerdik. Tentu tidak bodoh. Gitu. Apa tentu tidak bodoh? Dah cerdik tu dik dia bodoh. Maka kalau gitu dua perkara ni tak boleh beripur sekali. Kalau kita i'tikad mesti salah satu, satu lagi tentu tidak. Lagu tu. Lagu tu lah hak kita duk mengaji ya. Tak ada orang duk mengaji belawai-belawai dengan mana gocoh sparring itu. Ni pelik fak Wahabiyah ni, dah. Habis. Iaitu lawan segala yang wajib. Lawan bagi siddiq amanah tabligh tadi tu gapo? Dusta. Tengok. Lawan bagi sidqun kizbun. Lawan bagi amanatun khianatun. Itu. Lawan bagi tablighun ialah kitmanun. Itu. Iaitu lawan bagi segala yang mesti tadi itu, yang wajib yang mesti tadi itu dusta dan khianah dan menyembunyikan. Yang ini menyembunyikan wahyu yang diperintahkan mereka itu dengan menyampaikan. Itu tentu tidak. Adapun menyembunyikan wahyu yang diberi pilih mereka nak menyampaikan atau nak menyembunyi atau harus. Itu dah. Ataupun wahyu yang diperintah mereka menyembunyi ma umiru bi kitmanihi. Itu wajib pula Nabi Rasul tu bersifat dengan kitman. Ingat tu. Habis itu. Kemudian kata dia, dan harus satu. Masuk juga. Masuk di dalam kita kata Muhammad Rasulullah dengan secara automatik masuk dalam hati kita. Secara automatiknya reti terheret reti dalam hati kitanya harus satu. Mana harus satu? Iaitu harus satu ni. Tu.
aradun basyariyatun. Nah, aradun basyariyatun. Kalau kita Arab kata ini, wa yu'khadhu minhu, dan difahamkan juga dengan secara automatik minhu, daripada perkataan Muhammad Rasulullah tu dipahami apa? Jawazul a'radil basyariyati alaihim. Nah, harus mereka itu bersifat dengan a'radil basyariyah, sifat-sifat yang baru kedatangan yang dibangsakan kepada kemanusiaan, manusia maknanya. Tu kita sebut dah dulu a'radul basyariyah, hak mana allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Itu yang dimaksud dengan a'radil basyariyah yang harus para nabi itu bersifat, ialah a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Sifat-sifat yang baru kedatangan yang dibangsa pada manusia yang tidak mengurangkan martabat kenabian dan kerasulan mereka. Ini ingat tu. Jadi kenapa kau ulama itu tak sebut sifatul basyariyah, dia sebut a'radul basyariyah? Pertamanya, nak jadi jelas kata sifat yang ada di para nabi, para rasul tu ialah baharu, a'rad, benda hak kedatangan, menumpang. Kemudian disebut juga basyariyah supaya terkeluarlah a'radul malaikah. Kerana malaikat pun makhluk juga. Mana sifat-sifat yang ada pada malaikat tu pun a'rad juga, arak-arak juga. Tetapi hak bahasa kemalaikatan. Jadi para rasul tu mereka tu bersifat dengan sifat yang baru kedatangan, a'rad, bukan sifat qadimah. Dan sifat a'rad yang baru kedatangan tu ialah hak bahasa manusia, bukan bahasa malaikat dah. Jadi ada dua perkara sini nak ditolak. Nak ditolak pegangan orang yang nak menuhankan Nabi Rasul, dan nak menolak juga orang panggil pegangan orang yang nak memelaikatkan Nabi Rasul. Dua-dua tu tak betul belaka. Jadi sebab tu kalau ada orang yang mengiktikadkan Nabi Muhammad ialah Tuhan, karut dia tu. Kenapa tak karut? Sebab para Nabi Rasul tu bersifat juga dengan a'rad, sifat-sifat yang baru kedatangan. Sedangkan Tuhan ni sifat-sifat dia bukan a'rad. Sifat-sifat dia tu sifat qadimah, bukan a'rad, bukan hak perkara yang baru kedatangan, terima perubahan, bertambah dan berkurang, bukan. Tu beza tu. Sebab tu isyarah ulama sebut tu bukan sajad aradun basyariyatun. Sebut arad. Kalau lagi tak arad sebut al-a'rad dengan jamak. Ni arad tu dengan mufrad lah. Ni a'rad artinya segala arak-arak, segala sifat-sifat yang baru kedatangan. Itu di mana arak-arak. Al-basyariyah yang bahasa manusia. Tapi hak jenis mana? Bukan hak serupa kita dak. Allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, yang tidak membawa kekurangan lah martabat mereka itu rusul alaihi wassalatu wassalam, yang tinggi. Itu disebut dah ni, yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu rusul yang tinggi. Itu disebut dah situ. Jadi akidah harus ni pun penting. Pentingnya apa? Pertama nak tolak fuak yang mengiktikadkan Nabi Rasul tu bersifat dengan sifat ketuhanan. Sebab tu kata al-a'rad. Tu. Kemudian nak tolak fuak yang mengatakan Nabi Rasul tu mesti bersifat dengan sifat malaikat. Tak makan, tak minum, hebat tak bining. Tu tak ada kemaluan orang. Dah. Para Nabi Rasul tu harus jawazul a'radil basyariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Jadi para nabi, para rasul tu tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Tu al-a'rad, isyarat nak tolak mereka yang menuhankan nabi, mengatakan para nabi tu boleh bersifat dengan sifat ketuhanan. Tolak al-a'rad. Al-basyariyah ni nak tolak pula fuak yang memelaikatkan para nabi, para rasul. Tolak. Lepas tu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah,
Ini nak tolak fuak yang mengiktikadkan Nabi Rasul ni bersifat dengan sifat kemanusiaan hak seperti kita. Mana yang boleh membawa kurang martabat mereka. Ini pun kena tolak. Jadi ada 3 fuak yang ditolak. Dalam akidah jawaz pada hak para Nabi Rasul ni, ada 3 fuak yang kita tolak. Pertama, fuak yang menuhankan Nabi. Yang kedua, fuak yang melekatkan para Nabi. Yang ketiga, fuak yang menghina para Nabi dengan sifat-sifat yang tidak layak dengan mereka. Seumpama fuak Bani Israel, dia masuk ke cerita-cerita reka-reka dalam Israiliyat tu banyaklah. Antara lain, dia rekahnya Nabi Ayub. Tu sakit, tu siapa bini pula lari tinggal. Umat, itu semua tu karut tu. Atau Nabi Yaqub buta mata. Itu orang panggil melampau daripada fuak-fuak Israiliyat. Menghinakan Nabi dengan sifat-sifat yang tiada patut dengan martabat kerasulan kenabian mereka. Ingat tu. Jadi kita orang ahli sunnah wal jamaah tu senantiasa wasatiyah, duduk tengah-tengah. Min baini farathin wadamin labanan sa'iran lisyaribi. Di antara tahi dengan darah, itulah ahli sunnah wal jamaah, susu yang lazat bagi orang yang meminum akan dia. Jadi kita tu tidak mengiktikadkan Nabi Rasul tu bersifat dengan sifat ketuhanan, dan tidak juga mengiktikadkan Nabi Rasul tu boleh bersifat dengan sifat kemelaikatan, dan tidak juga kita mengiktikadkan Nabi Rasul tu bersifat dengan sifat hak kebiasaan kita manusia yang membawa kurang martabat mereka. Tidak. Jadi Nabi Rasul tu sakit, iya sakit, tapi sakit yang sedikit. Makan, iya makan, tapi makan untuk ibadat. Kita makan ni untuk nafsu boleh jadi. Ibadat sikit-sikit apa dah kita lah. Jadi Rasul tu tidak lagu tu. Mereka buat apa sekarang pun semuanya tidak mengurangkan martabat kenabian kerasulan mereka. Dah. Habis itu. Baik. Kemudian dia kata, tengok. Dan lawan bagi haruh yang satu ni, iaitu lawan bagi jawazul a'radil basyariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah ni satu juga. Lawan bagi haruh bersifat para Nabi Rasul dengan sifat kemanusiaan yang tidak membawa kurang martabat kenabian kerasulan mereka. Artinya tentu tidak mereka tu bersifat dengan sifat ketuhanan, atau bersifat dengan sifat malaikat, atau sifat yang baharu kedatangan yang bangsa manusia juga, tetapi mengurangkan martabat kenabian kerasulan mereka. Habis. Tu lawan dia tu tentu tidak. Maka jumlahnya, jumlah sekalian sekali daripada sidik, amanah, tabligh, fatanah, serta dik dia tadi tu, dan harus satu serta dik dia juga satu. Jadi berapa? Jadi 8. Jadi 8. Mana 8? 3 yang wajib kita i'tikad dengan wujub mesti, 3 yang mustahil kita i'tikad dengan istihalah tentu tidak, dan 1 yang harus kita i'tikad dengan jawaz. Dan lawannya tentu tidak. Apa lawan bagi jawaz, jaiz tadi. Habis. Jadi berapa? 8. Habis. Kemudian kita sambung pula insya-Allah, dan masuk rukun iman 40. Masuk pula dalam kata la ilaha dalam kata Muhammad Rasulullah, dan masuk dengan secara lazim, maknanya automatik. Terheret reti dalam hati kita bila kita sebut kata Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah. Terheret reti rukun iman 40. Mana rukun iman yang 4 pula? Iaitu rukun iman yang 4 tu percaya akan segala malaikat, dan percaya akan segala rasul Allah, dan percaya akan segala kitab yang diturun di langit, dan percaya akan hari kiamat. Kita berhenti situ dululah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Dan masuk rukun iman 40.
Kita berhenti dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka abduka rasulika nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.